Terima kasih. إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وإلى جميع الأرواح المسلمين والمسلمات وإلى أرواح أبينا وأمنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق Allahul Azim. Lagi ini selawat Fatih. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliqa wal khatim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي
ما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ومقداره العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innaka antas sami'ul alim. Innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du fa ya ibadallah. Alhamdulillah. Adapun selepas segala puji bagi Allah, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya bersama-sama kita rafa'kan, kita tinggikan rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang telah Allah Taala anugerahkan kepada kita. Diberi pinjam usia, diberi pinjam akal, diberi pinjam tubuh badan, diberi pinjam kesempatan, diberi pinjam kesihatan, diberi pinjam segala-galanya yang bukan milik kita. Dan Alhamdulillah kita mempergunakan segala-gala milik Allah Subhanahu Wa Taala ini ke jalan yang diredai. Mudah-mudahan kita semua berada dalam mardatillah, redaan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Pagi ini kita akan menyambung pengajian kita melalui kitab Penawar Bagi Hati. Kitab tasawuf ataupun dalam arti kata akademiknya, kitab ini kitab akhlak. Nah, dalam membentuk akhlak ataupun peribadi seorang Muslim dan Muslimat. Nah, seorang Muslim dan Muslimat maka wajib ada dalam dirinya akhlak, atau dalam bahasa Arabnya ianya lebih fokus kepada tasawuf, membersihkan hati. Bila hati bersih, maka akan terzahirlah daripada tingkah laku, perbuatan, percakapan, pandangan, pendengaran, sangkaan. Semua tu berpunca daripada hati. Jadi apapun, ubat hati dulu. Nah, bila kita perbaiki hati, bila kita rawat hati, insya-Allah akan terzahirlah segala keindahan budi itu melalui hati, dan panca indera akan menjelaskannya, insya-Allah. Ada yang nak kitab lagi kah? Dia dah bawa kitab je. Ada kah? Taklah saya tanya dia. Dia ada kitab ah? Ada. Ada. Main ambil kat dia. Dia ada tu. Dia duduk depan tiang, dia duduk balik tiang. Dia baru sampai lah. Okay. Dia bertanya berapa satu tu? RM14. Baik, saya tanda kitab saya. Likulli bni Adam hazhu. Alhamdulillah. Kitab saya muka surat 9. Ni 17. Ya, Alhamdulillah. Muka surat 17 lah. Siapa yang baru dapat kitab atau yang baru nak rujuk balik, muka surat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Likubni Adam hadzuhu minaz zina. Fal'ainahu tarniyani wa zinahuman nazaru. Wal yadani tazniyani wa zinahumal batshu.
warijlani tazniyani wa zinahumal masyu. Wal famu yazni wa zinahu taqbilu. Wal qalbu yahummu wa yusaddiqu dhalikal farju au yukadzibu. Maksudnya, adapun bagi tiap-tiap manusia itu ada bahagiannya daripada zina. Maka dua mata itu berzina keduanya. Dan zina keduanya memandang kepada barang yang tiada harus dipandang. Dan kedua tangan itu berzina keduanya. Dan zina keduanya menampar akan yang dilarang menamparnya. Dan kedua kaki itu berzina keduanya. Dan zina kedua kaki itu berjalan kepada tempat yang haram berjalan padanya. Dan mulut itu berzina ia. Dan zinanya mengucup akan yang tidak halal dikucup. Dan bermula hati itu berkehendak ia. Dan mencita-cita ia. Dan membenarkan akan yang demikian itu oleh faraj. Dengan bahawa mengerjakan ia akan zina itu. Atau mendustakan ia akan dia. Dengan bahawa bertertegah daripadanya. Satu hadis daripada Nabi SAW. Tiap-tiap manusia, kata Nabi SAW. Liku bani Adam, tiap-tiap anak cucu Adam. Bila disebutkan tentang anak cucu Adam, kita kena faham semua manusia. Termasuk yang bukan Islam. Nah, tak kira jantina, lelaki, perempuan atau khunsa. Nah, Islam ataupun kafir, musyrik ataupun muslim, munafik ataupun mukhlis, semuanya anak cucu Adam. Sebab tu disebut di sini likul libni Adam. Tiap-tiap anak cucu Adam tu dia kata pada bahagian anggota badannya al-zuhum minaz zina. Ada zina. Ada anggota yang boleh menjerumus kita ke arah melakukan zina. Pada seluruh anggota tubuh badan kita. Yang mana diceritakan oleh baginda SAW, maka dua mata itu berzina keduanya. Bila mana yang dikatakan mata itu berzina keduanya, iaitu zina keduanya memandang kepada barang yang tiada harus dipandang. Benda yang dia tak boleh tengok, dia tengok. Dia pandang. Dia suka nak tengok kepada benda-benda yang haram. Itu adalah zina mata. Atau mungkin kita tengok orang melakukan zina. Kita suka dengan cara orang melakukan zina, maka kita juga termasuk di antara orang yang berzina. Tapi zina tu zina mata. Aku tak buat. Aku tengok saja. Aku tak buat, aku tukang pergi hantar dia pergi kat tempat tu. Aku tak buat, aku teman saja. Ini di antara anggota mata yang digunakan untuk melakukan perzinaan. Okay. Saya pernah cerita dah dekat perempuan di dalam kitab tasawuf ni, cerita pasal perempuan yang menjumpa Rasulullah kan, dia berzina, dia melahirkan anak kan, dia panggil Rasulullah, aku buat zina. Rasulullah tak memandang muka dia. Dia kata hukumlah aku. Dan akhirnya selepas Rasulullah suruh dia balik 2-3 kali dia balik tu, sampailah anak dia berhenti susu, dia main jumpa Rasulullah, dia kata, akhirnya dia jumpa, dia kata, ya Rasulullah, sucikan aku. Sucikan aku. Maka kata Rasulullah, apa punca kamu melakukan zina? Sebenarnya Rasulullah tak mau nak menghukum. Tambah hukum itu kalau hukum yang membawa kepada maut. Tahu pula dia tu ada anak kecil. Kan dia ada anak kecil. Lepas 2 tahun, dia menyusu, dia mai pula dekat Rasulullah. Sucikan aku, dia tak. Dia tak sebut dah macam ucapan yang lain. Hukumlah aku, hududlah aku. Tapi pada permohonan yang terakhir, dia minta kepada Rasulullah, sucikan aku. Maknanya dia masih lagi terpalit dengan dosa zina. Dan kata Rasulullah SAW, hudud dia bukan zalim, nak membunuh orang suka-suka hati. Tapi apa punca? Apa punca? Lalu dia menceritakan, dia pun kata, berpunca daripada kedua tangan aku. Kedua tangan aku yang membelai seseorang tanpa izin. Maknanya tanpa izin daripada Allah lah. Memegang sesuatu dengan sentuhan yang haram. Kita kan tak boleh sentuh siapa orang yang bukan ajnabi kita dengan sewenang-wenangnya. Jadi dia kata tangan aku yang mula melakukan zina. Kata Nabi SAW, bukan tangan
tapi mata. Ya? Mata adalah permulaan. Kalau mata hang tak tengok macam mana tangan nak sentuh? Ya? Dia kata bagi dia tangan sebab mata dia pandang. Tapi tangan dia yang pergi sentuh dulu. Kemudian mulutnya mengucuk, kakinya berjalan ke tempat melakukan zina tersebut. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam berpunca daripada sepasang matamu. Kamu tak akan dapat menyentuh jikalau tak nampak. Kamu tak akan dapat mengucuk kalau kamu tak nampak. Kamu tak akan dapat berjalan ke tempat zina kalau kamu tak nampak. Maka matamu lah permulaan bagi segala zina. Dan akhirnya wanita ni mengaku lah. Kan? Dia contoh macam mana Rasulullah tanya dia. Nah, kalau aku hukum hang tahu hukuman apa? Tahu dia kata. Masa ni ayat hijab, ayat hudud turun dah. Dia kata aku akan direjam dengan batu sampai mati. Sebab dia perempuan dewasa yang dah berkahwin. Melakukan zina dengan orang lain sampai melahirkan anak. Ha? Kalau macam tu dia kata, siapa nak belah anak hang? Rasulullah SAW, siapa nak belah anak? Lepas tu dia kata dekat Rasulullah, dia nak bagi dekat Rasulullah. Rasulullah kata, aku tak boleh menjaganya dengan baik kerana aku terlalu banyak urusan khalifah yang patut aku pikul. Maka Rasulullah pun tanya pada para sahabat dia, hari tu hari nak dijatuhkan hukuman, hari Jumaat, waktu hudud nak dijalankan ke atas wanita tersebut, terus tanya kepada semua sahabat yang ada pada hari Jumaat tu, sebelum masuk waktu Jumaat, siapa yang nak bela anak perempuan ni? Kalau kita panggil anak tak setarah lah nak luar nikah, siapa yang nak bela anak perempuan ni? Kata Nabi SAW, siapa yang bela, siapa yang mahu memelihara anak wanita ini, maka dia akan duduk dalam syurga dengan aku secara berjiran. Nah. Berebut-rebut para sahabat. Mula-mula tu dengar anak zina, siapa nak ambil kan? Anak luar nikah, siapa nak ambil? Sebab kata Rasulullah, anak tu suci dan aku akan mensucikan ibunya. Kemudian Rasulullah pun jatuhkanlah hukuman, ianya direjam. Tak sampai pun sejam mati. Sampai sejam. Biasanya kalau rejam, ada yang Allah Ta'ala tak ambil nyawa dia sampai 2-3 hari. Yang senang lah nak baling dengan batu tu. No? Kemudian perempuan ni tak sampai sejam. Yang waktu Jumaat tu dia dah pun mati. Dan selepas mati tu, selepas dia mati, Rasulullah kata kita buat Jumaat. Lepas habis Jumaat, Rasulullah suruh angkat jenazah dia letak di depan untuk disolat jenazahkan. Kemudian, Sayyidina Umar Al-Khattab bertanya kepada Nabi SAW, engkau nak semayang ke? Nak semayang ke atas perempuan yang kita buat hudud ni? Dia kan buat dosa besar. Kata Nabi SAW, dosa dia dah disucikan. Dia ni, pahala dia sama banyak dengan 70 penduduk Madinah yang bertaubat. 70 kali ganda lebih baik daripada penduduk Madinah yang bertaubat. Jadi, jangan kita pandang hina pada orang yang bertaubat daripada dosa, kerana mungkin dia jauh lebih baik daripada kita yang dok perasan baik. Kan kita kan perasan baik. Sebenarnya tak baik mana pun. Sebab taubat dia ada taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benar taubat. Lepas tu Rasulullah lah yang mengimamkan solat jenazah ke atas beliau. Dengan anak tu dia ambil bela oleh seorang sahabat yang tak dinyatakan namanya. Mungkin nak menjaga kemaslahatan budak tu agar tak diejek. Biasalah orang ni lah. Satu hari nanti marah-marah dia terkelak juga cakap nak tak setara. Jadi sampai Rasulullah kata, siapa yang ambil belah dia? Dia akan duduk dalam syurga secara berjiran dengan aku. Jadi siapa tak mau nak? Satu ilmu yang besar. Tapi kata Rasulullah, berpunca zina yang dilakukan oleh perempuan tersebut adalah daripada sepasang mata. Sebenarnya punca segala zina adalah daripada mata. Yang disebut ini kerana memandang kepada barang yang tiada harus dipandang. Benda yang diharamkan, benda yang tak boleh dipandang.
Macam tu juga dia kata, dan kedua tangan itu berzina keduanya. Kedua-dua tangan kita ni ada peranan zina dia. Nah, yang mana ia menampar. Kalau di sini dia menampar akan barang yang ditamparnya. Menampar, menyentuh, tampak punggung, belai tangan, belai kaki, usap rambut. Itu di antara zina kedua tangan. Okey, kalau zaman kita hari ni, type. Ha? Kita hantar teks dekat seseorang. Ha? Kita hantar teks, dia balas teks. Kemudian ada timbul satu rasa keinginan untuk mengadakan pertemuan demi pertemuan. Itu zina tangan tu. Ha? Dalam dunia hari ini, kita yang hidup dalam dunia yang penuh dengan fitnah ni, kita ada akaun Facebook kan. Dalam Facebook kita tu, nanti yang ramai yang nak berkawan. Pilih tengok kawan tu. Ha? Pilih tengok kawan tu. Janganlah ambil yang berlainan jenis. Seboleh-bolehnya, jangan ambil yang lelaki. Tengok-tengok, oh yang ni, kawan lama. Sekolah darjah 6 dulu. Kita pun terima dia. Kan? Accept dia. Ha? Bertukarlah, bercik-cik lah dalam tu. Apa habak anak berapa, semua. Mari kita jumpa, minum-minum kopi tang mana? Permulaan zina daripada dua tangan. Ha? Kalau tu markah lama. Lagi susah. Nah, kita ada suami kan. Permulaan zina. Tak buat zina Bukan tengok muka pun duduk atas mana-mana. Itu permulaan muqaddimah zina. Sedangkan kata Nabi SAW, wala taqrabuz zina. Hampir pun jangan. Itu dah menghampiri daripada kedua belah tangan kita. Nah, permulaan. Kemudian bila mengadakan pertemuan, cinta kembali berputik. Kemudian berlakulah perkara-perkara yang tidak diingini hari demi hari. Itu di antara permulaan. Berapa ramai hari ini nak? Berapa ramai yang jadi macam tu. Sampai yang ada cucu pun jadi macam tu nak. Pasal apa? Keadaan nafsu yang tak dapat ditolak. Tapi kalau kita tengok, tangan boleh type tak kalau mata tak nampak? Tak boleh juga kan? Itulah sepasang mata. No? Kalau kita guna dia ke arah kebaikan, maka baiklah dia. Okay. Dan kemudian kata Nabi SAW, dan kedua kaki berzina keduanya. Dan zina keduanya berjalan kepada tempat yang haram berjalan kepadanya. Kedua kaki kita ni adalah di antara aset untuk melakukan zina apabila dia melangkah ke tempat yang diharamkan melangkah. Nah, kita ada bahagian-bahagian tempat. Allah Ta'ala kata, aku ciptakan muka bumi ini. Dia kata, famsu fi manakiriha. Berjalanlah di atas belakangnya. Kita berjalan atas belakang bumi. Kulu min rizqih, makanlah apa saja. Berjalanlah ke mana suka. Tetapi, hadkan perjalanan kamu. Ada tempat-tempat yang kita tak boleh masuk. Kita jangan masuk. Tanya pada hati. Hati yang memiliki iman. Boleh ke nak pergi? Rasa macam tak seronok je nak pergi. Lebih baik jangan pergi. Boleh tak tempat macam ni? Kadang-kadang hati orang yang beriman dia akan gelisah. Rasa macam tak sesuai lah dengan kita tempat ni. Jadi jangan pergi. Okey? Okey, kita tengoklah. Untuk kita perempuan kan ada Zumba. Maaf cakap. Saya bukan nak canon Zumba ni. Dia bagus. Nak mengeluarkan peluh, menyiapkan tubuh badan, dia bagus. Dia baik. Tapi pada pekerjaan buat tu biarlah tempat yang tertutup yang kita perempuan semua. Alhamdulillah. Bagus. Siapa boleh buat meningkatkan stamina badan, sihat tubuh badan dia Badan montek-montek lagu saya ni mungkin boleh kecut sikit kot Dia kerja duduk bela, tidur je macam mana nak kecut kan? Jadi yang salahnya apabila tempat itu bercampur lelaki. Lelaki kalau ada seorang, janganlah. Tak apa, kami perempuan 30, dia lelaki seorang. Oh, tak boleh. Dia tetap lelaki. Dia tetap lelaki. Walaupun lelaki itu
Kalau mak saya dia panggil kak abang. Nak panggil kak pun tak kenal. Nak panggil abang pun tak kenal. Panggil dua-dua kak abang. Faham kan lelaki kak abang? Yang lembut sikit tu kan. Ha? Walaupun lelaki kak abang tu. Ha? Dia tetap lelaki. Dia tetap lelaki. Jadi kita bawa kaki kita melangkah ke tempat yang haram. Itu dipanggil zina. Zina kaki tak buat apa pun kat dia. Memang tak buat apa. No? Kita kalau berjumpa pakai tudung dengan baju labuh besar lagu ni ke? Tak lah kan? No? Tentu kita nak pakai yang ketat-ketat sikit kan? Ha. Itu di antara perkara yang dia kata muqaddimah. Nah? Muqaddimah. Kaki tu dia berzina. Tapi dia berzina dengan cara dia. Dia melangkah ke tempat-tempat yang diharamkan. Yang tak sepatutnya. Nah? Tak apa suami saya tak kata apa. Suami tak tahu. Nah? Mungkin dia tak tahu, dia tak faham tentang hukum hakam. Tapi kita kena jaga. Dan begitu juga dia kata. Dan mulut itu berzina dan zinanya mengucup akan hal yang tiada halal dikucup. Kucup ni mencium lah. Mencium sesuatu yang haram dia kucup. Itu adalah permulaan zina bagi mulut. Benda ni sebenarnya, kenapa dibawa datang? Kaki, tangan, mata, mulut. Sebab ada seorang sahabat Nabi SAW jumpa dengan Nabi pada pagi itu, ya Rasulullah. Dia kata, semalam dia kata, waktu aku berjalan balik daripada masjid, aku nampak seorang perempuan, dia jumpa dengan seorang perempuan pelacur. Perempuan tu goda-goda dia, dia pun jadi tergoda. Dia tergoda. Kemudian dia kata, aku ikut dia. Aku ikut dia, aku peluk dia. Ya? Aku kucuk dia. Cantik sungguh perempuan tu. Tapi ketika mana aku sedang asyik kucuk dia, datang satu bisikan kepada aku bahawasanya aku akan direjam dengan batu sampai mati. Yang kita kata bisikkan malaikat. Alhamdulillah lah yang ada iman. Bolehlah malaikat main bisik. Kalau tak ada iman memang dia hanyut lah. Dia nanti kita terlajur. Nampak macam mana terlanjur. Jadi lepas tu dia cepat-cepat melepaskan pelukan dan kucupan tu, dia lari tinggal perempuan tu. Dan dia kata, malam tak boleh Lena duk fikir apakah hukuman yang patut dijalankan kepada aku, menyentuh sesuatu yang bukan hak milik aku, mengucup sesuatu yang bukan hak aku, berjalan ke tempat perzinaan, melihat benda yang haram. Apakah yang patut aku lakukan? Jadi sebab tu subuh-subuh dia jumpa Rasulullah, dia serta. Buatlah, dia kata apa yang patut buat. Janji dosa aku diampunkan. Apa kata Nabi SAW? Bertaubatlah. Bertaubatlah. Jikalau kamu begitu keinginan untuk melakukan persetubuhan, berpuasalah. Dan kemudian kalau tak boleh juga dengan cara berpuasa, ikuti dengan berzikir, beristighfarlah sebanyak mungkin. Kerana ia dapat menahan diri daripada melakukan perzinaan. Jadi ini bahagian-bahagian tubuh badan kita yang boleh menjerumus ke arah perzinaan. Yang mana ulama-ulama membahagikan zina itu dia ada 3 bahagian. Zina ni dia ada 3 bahagian. Pertama disebut sebagai zina qalbi. Zina qalbi itu zina hati. Zina hati ni macam mana? Dia berhayal. Dia tak buat. Dia tak tengok tapi dia berhayal. Pada satu yang dia pandang, kemudian dia hayal. Dia duduk teringat sorang-sorang. Itu dipanggil zina qalbi. Dia taklah dia hukum rejam dengan batu ke, sebat satu kali sebatan ke. Dia tak sampai kepada tahap tu. Tetapi ianya tetap zina. Zina qalbi. Dan ianya berdosa besar. Kemudian yang keduanya disebut zina ucapan. Zina kalami. Zina kalami dia suka cakap benda lucu. Bila dia sembang, dia suka sembang benda yang lucu. Sekalipun perempuan yang dah berkahwin sama berkahwin, tapi bila sembang ni, terus menerus cerita pasal tempat tidur, cerita pasal atas katil, ataupun melawak pun, melawak dengan perkataan yang kotor-kotor, cerita. Itu dipanggil zina ucapan.
Yang mana kadang-kadang daripada percakapan tu boleh menimbulkan syahwat dan keinginan. Itu dipanggil zina, zina kalami. Dan yang ketiga, zina yadi. Yadi. Yang ketiga, yadi. Yadi ni tangan yang saya sebut tadi lah. Daripada zina, zina tangan. Ataupun zina anggota terus. Bermula daripada tangan, kemudian terus kepada anggota. Yang ni lah zina yang sebenar-benar zina. Mulalah dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya menceritakan akan hadis ini oleh Muslim dan Al-Baihaqi daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan ada hadis ini menunjukkan atas bahawasanya asal bagi zina faraj itu dua macam. Di sebalik hadis ni dia nak cerita betul-betul kepada kita bahawasanya asal bagi zina faraj, zina yadi tadi tu, zina faraj nah. Yadi ni tangan, bermula dengan tangan. Semua ni dia kata adalah daripada sepasang mata. Kalau kita memandang kepada sesuatu yang haram, maka akan timbullah keinginan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang haram. Kalau kita tengok anak kepada Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu yang mana pernah melakukan zina. Anak yang paling baik pula tu, Allah Ta'ala nak letak hukum, nak cerita dekat kita. Walaupun anak seorang khalifah Amirul Mukminin melakukan perzinaan, tetap dihukum. Kan Rasulullah sendiri kata, kalaulah Fatimah yang mencuri sekalipun, aku akan potong tangan dia. Begitu juga mengambil sabdaan daripada Rasulullah tu, Sayyidina Umar Al-Khattab menjatuhkan hukuman sebat ke atas anak lelaki dia kerana melakukan zina. Bukan dia saja-saja nak buat, sebenarnya dia digoda berkali-kali. Perempuan tu punya mail dekat dia. Dia ni di antara anak Sayyidina Umar Al-Khattab yang paling soleh. Dia nanti main ke rumah perempuan tu. Nanti setiap pagi dia akan lintah ke rumah Sayyidina Umar. Lintah ke rumah. Anak dia ni yang mana duduk di luar, satu tugasan je Sayyidina Umar bagi. Dia tukang sediakan kayu api. Cukup taat. Dia kata sedia kayu api tu hari-hari sediakan kayu api. Dan perempuan ni tahu, kata anak Sayyidina Umar ni, di antara anak Sayyidina Umar yang paling tampan. Perempuan ni memang perempuan tak baik. Macam-macam lah buat, mungkin bermula dengan pandangan mata, tengok-tengok orang bersegah. Semua anak Amirul Mukminin ni, kalau dapat dekat aku boleh jadi menantu khalifah, menantu menteri. Dia tak tahu menteri tu tak ada apa dah. Dia cuba 2-3 kali, akhirnya dapat. Bila dapat, yang dia takut anak Sayyidina Umar takut. Bila dia takut, dia tak hamak dekat ayah dia. Perempuan ni yang jahat. Perempuan ni sampai mengandung. Bila mengandung, beranak. Dia bawa pergi kepada Sayyidina Umar. Dia kata dekat Sayyidina Umar, dia kata, ni cucuan. Sayyidina Umar terkejut. Macam mana boleh main ada cucu. Ya, bak. Anak sekian nama. Saya tak sebut nama dia. Sekian nama. Melakukan zina dengan aku hingga menghasilkan anak. Dia kata panggil main anak dia. Bila panggil main anak dia, anak tu mengakulah. Mengaku dia kata. Ya baklah macam ni. Itulah bermula dengan pandangan mata yang Rasulullah kata anak panah beracun tu. Pandangan mata perempuan dengan lelaki bila bertentangan mata, kata Nabi SAW, ia seperti anak panah beracun. Timbul rasa keinginan, akhirnya melakukan zina. Perempuan tu ni dia niat tak elok, dia nak kahwin dengan anak Sayyidina Umar dengan harapan bila dah buat zina dapat anak, orang bagi kahwin. Rupanya orang bunuh orang buang. Orang tak bagi kahwin Kemudian kata Sayyidina Umar, ada saksi? Tak ada saksi. Tak ada yang menyaksikan. Kalau Rasulullah akan takkan jatuhkan hukuman. Okey.
Tapi Saidina Umar sebab tu anak dia. Melibatkan anak dia. Bila kata tak ada saksi akan timbul cakap-cakap di kalangan penduduk Madinah ketika itu. Ni khalifah berat sebelah. Pasal anak dia yang buat, dia tak hukum. Kalau orang lain, dia hukum. Kan dia terkenal dengan Al-Faruq. Saidina Umar dia terkenal dengan nama Al-Faruq. Apa maksud Faruq? Yang boleh membezakan benda yang hak dan yang batil. Yang benar dan yang salah. Dia tahu anak dia tu salah. Dia panggil ahli syura. Ahli syura ni ada 10 orang. Kita panggil menteri kabinet tu lah. Ha? Main bermusyawarah. Lepas tu, yang mana ketika itu di kalangan ahli syura ialah Saidina Ali karramallahu wajhah. Kata Saidina Ali, tabayun dulu. Tengok dulu macam mana. Betul ke? Kata Saidina Umar, anak aku mengaku. Anak aku mengaku. Perempuan tu mendakwa, anak aku mengaku. Kemudian, kata pula Amr bin As. Dia difitnah mungkin, kata Saidina Umar, anak aku mengaku. Bila anak aku mengaku, hingga menghasilkan bayi, maka ianya adalah benar. Kemudian, kata lagi para sahabat yang lain, kita bagi peluang untuk dia bertaubat. Kata Saidina Umar, kalau Rasulullah ada, dia tak akan bagi peluang untuk bertaubat. Jawab Saidina Ali, kalau Rasulullah ada, dia tak akan jatuhkan hukuman dengan sebab tak ada saksi. Kata Saidina Umar, aku tahu anak aku bersalah. Dan dia kata, hudud memang selalu akan dijatuhkan pada pagi Jumaat. Sampai kelar lah. Sampai sekarang. Saya tak tahu lah apa jadi dengan dunia Arab ini. Kemudian, bila mana dijatuhkan hukuman, mereka adalah tukang sebab tu. Tapi Saidina Umar kata, aku nak sebab sendiri. Aku nak sebab sendiri anak tu. Kata yang si tukang sebab ni, tak apalah bagi aku. Bagi aku. Waktu ni, Bilal bin Rabah yang ada di Jerusalem, main. Naik kuda ni, main lah. Nak pujuk Saidina Umar. Agar tak melakukan hukuman. Yang perempuan yang tukang mendakwa ni menyesal tak ke sudah lah. Harapan dia nak kahwin dengan anak menteri. Tengok dia nak kenal juga. Kalau aku tak habaq, tak apa kan. Siapa seorang habaq kan. Sebenarnya bila dah tak ada saksi, kes tu boleh gugur. Tapi anak tu anak yang baik, dia mengaku nah. Dia mengaku terus dekat ayah dia. Jadi kata Bilal bin Rabah, biar aku yang hukum. Biar aku yang menghukum. Jadi Umar kata, aku tak percaya dekat hampa semua. Dia tak percaya dekat kawan-kawan dia. Dia bimbang mereka pukul anak dia dengan pukulan yang perlahan. Tak menghasilkan hukuman, kata dia. Biar aku yang menghukum. Itulah kata dialah yang menghukum anak dia. Berapa kali sebatan? 100 kali sebatan. Sampailah kepada 99 sebatan, anak tu mati lah. Anak dia mati. Bila dia nak angkat yang untuk kali yang ke-100, mai kepada seorang sahabat, Saidina Osman bin Affan. Saidina Osman bin Affan pegang tangan Saidina Umar. Dia kata, ya Amirul Mukminin, dia dah wafat, dia kata. Dia dah wafat pada kiraan yang ke-90 tadi. Dia dah wafat. Kata Saidina Umar, aku tahu pada kiraan yang ke-90. Tapi ni dah 99 sudahlah. Kamu hanya memalu satu jenazah yang telah pun disucikan. Kata Saidina Umar, aku bimbang hanya kerana satu rotan ni saja yang aku tinggal, dia dibakar di neraka. Jadi aku nak sucikan dia. Hudud ini dia bersifat mensucikan dosa. Jadi apabila selesai, dia pukul juga untuk pukulan yang ke-100. Janji lepas daripada siksaan Allah. Mati. Yang 90 dah mati dah. Dan pada waktu malam tu dia mimpi anak tu segak sangat. Mai dalam mimpi dia, mimpi petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Datang dalam keadaan cantik. Duduk di tempat yang luas.
berpakaian yang indah-indah, bau yang harum-harum. Maka dia bawa apa? Dia kata Nabi SAW mengirimkan salam kepada Amirul Mukminin Umar Al-Khattab. Masya Allah. Nabi kirim salam. Dia bertemu dah dengan Nabi SAW. Lalu bawa salam kepada Sayyidina Umar. Umar sedih dah. Awak tak sedih? Anak dia. Nah, menangis daripada dalam mimpi sampai terjaga. Sampai ke siang. Nah, menangis. Bukan menyesali sebab dia bunuh anak dia tu. Nah, menyesali perbuatan anak dia. Dan terharu menerima salam daripada junjungan kekasih kesayangan baginda. Nah, jadi dalam tangisan tu dia bersyukur sebab anak dia dipertemukan dengan Nabi SAW. Jadi ini bermakna apa yang boleh kita ambil iktibar daripada kisah Umar Al-Khattab ini. Mata adalah punca bagi segala zina. Dan kemudian hudud bukan zalim. Hudud bersifat membersihkan dan mensucikan. Baik. Dan hendaklah menilai engkau kepada segala anggota engkau dengan apa pekerjaan yang patut ia. Ada mata ni, tengoklah. Tengoklah dia kata. Pada segala anggota yang Allah Ta'ala bagi pinjam ni, apa yang patut buat? Tengok. Kalau aku ada tangan, apa tangan aku patut buat? Kita ni, kalau kita seorang suri rumah, maka setiap pekerjaan yang jari-jari kita, tangan kita lakukan di dalam rumah tu adalah ibadah. Bukan sekadar memetik tasbih. Tetapi kita basuh pinggan, kita cuci pakaian, kita sapu sampah. Segala jenis urusan dalam rumah, sama ada kita berkhidmat dekat orang ataupun kita khidmat dekat diri sendiri. Itu adalah ibadah. Panahlah tengok apa yang patut aku buat yang boleh mendatangkan ibadah. Semua pekerjaan dalam rumah yang kita buat boleh mendatangkan ibadah. Dia kata, hampa tengoklah anggota hampa. Apa yang boleh buat. Kaki-kaki bawa lah berjalan. Bawa lah berjalan ke tempat yang patut kita buat. Kita pergi basuh pinggan dalam rumah. Bukan mengesot pun. Kan? Berjalan kaki. Mata memandang pada tempat-tempat yang kotor kita bersihkan. Itu ibadah. Dan akan apa pekerjaan yang dinanti-nanti baginya. Apa dia yang dinanti-nanti oleh seluruh anggota kita. Dia kata, dia kata, maka memelihara engkau akan segala anggota engkau itu sebagai pelihara yang patut padanya dengan pekerjaan yang dinanti baginya itu. Pada seluruh anggota kita ni, dia menanti-nanti tugasan yang kita nak bagi dekat dia. Tugasan pada mata. Memandang kepada sesuatu yang diredai oleh Allah. Kita tengok buku, kita baca buku ilmu. Tak kira lah ilmu dunia ataupun ilmu akhirat. Kedua-duanya adalah ilmu. Sesuatu yang bersifat ilmu itu adalah yang bermanfaat. Kemudian kalau tangan, dia pegang buku, dia buka buku, dia tulis, dia type dan sebagainya. Itu di antara pekerjaan yang dinanti-nantikan. Kalau kaki, bawa dia berjalan ke tempat yang diredai. Kita nanti kata, mujur aku main. Aku tak main, aku tak jumpa. Mujur aku main. Tu Alhamdulillah. Tukar mujur tu. Tukar perkataan mujur tu kepada Alhamdulillah aku main. Alhamdulillah Allah hantar aku main. Jadi, tukar perkataan mujur dengan nasib baik. Bukan nasib baik. Alhamdulillah. Dapat pahala. Di sebalik itu kita ada zikir. Maka jika pekerjaan itu sangat besar dan jaya engkau pelihara anggota itu dengan pelihara yang bersangatan. Kalau tugas tu berat, jaga. Jaga sungguh-sungguh. Maksud dia tugas tu berat. Kita mungkin dihantar ke tempat, ke kelompok yang kita tak reda. Tugas yang berat nak kena jaga dia. Macam yang saya cerita dekat perempuan baru di dekat nak raya haji lah. Yang saya dihantar untuk dia panggil suruh baca Yasin dengan buat tali. Tengok pergi bubuh di dalam kelab. Kelab nak buat zumba, dia bubuh lelaki perempuan. Rambut merah-merah, main duk menari terloncat-loncat. Yang dia tutup bang pintu dulu. Kemudian kita ni kono aku nak pandang kok mana lah. Dia bubuh lah lampu hak lilak-lilak.
Dia serabut dah. Tak kira lah tua ke muda, kalau dalam suasana tu kita tak boleh duduk. Buka muzik yang derah. Muzik dia tu, saya rasa jantung saya dung, dung, dung. Macam dia bukan masuk dalam lubang telinga ni. Dia sampai duduk dalam jantung. Amboi, macam nak luruh tangkai-tangkai jantung aku kan. Lepas tu bila dia duduk menari depan biji mata, adakah anda tengok? Oh, berat tu lah. Takkan nak duduk terbelik. Pun nak tengok jugalah di depan kan. Mata. Ni ya. Yang Rasulullah pesan dia kata, benda ni benda berat. Lubang telinga dia mana masuk lah. Saya kata sampai ke jantung ni. Memang lah. Hang nak tak tengok. Dia ada depan mata hang. Hang nak tengok. Aduh ya Allah. Aku ni puasa Arafah kot. Nak jaga mana satu ni. Kena kerja keras. Saya tanya dia lambat lagi. Nanti tak lagi YB mai kita rasmi. Pandai hang mai bubuh kat aku yang ni dulu. Lepas tu baru aku mai rasmi. Hang nak suruh aku baca Yasin. Dengan talil petang suruh dia main menari dulu lepas aku. Apa kerja ni? Ya? Kesialah. Kesian kena naya. Saya dengan seorang lagi kawan. Dia kata, habis. Sudah ni puasa kita ni. Habis. Saya kata. Habis. Mata tak boleh jaga. Hati tak boleh jaga. Mulut tak ada diam sangat. Walau sumpah seranah dah. Ni bila kita duduk pada tempat yang tak sepatutnya. Tapi kita terpaksa duduk. Kena kerja keras. Kita masuk di dalam satu majlis yang mana dalam majlis tu bercampur aduk halal dan haramnya. Rasanya halal dan haramnya. Ini kita jaga. Jaga tangan, jaga kaki. Terutama jaga mata. Bila jaga mata, boleh jaga hati. Anggota lain pun boleh jaga. Tapi kalau mata dan tak pandang tu pakai habis. Kalau benda-benda yang benda ni aku tak patut tengok. Kita duduk bagi membelakangkan dia. Kenapa tak payah tengok? Bila kita tengok, tu tarikan pada mata. Maka bermula kaki itu adalah dinanti-nanti baginya akan berjalan di dalam ke surga dan malikanya. Rupa-rupanya inilah keinginan sepasang kaki kita. Kita semua ada kaki. Tu saya ceritalah kaki besar ke kaki kecil ke. Saya 10 ke, saya 6, saya 4 ke. Tapi itu adalah kaki. Hitam ke, berkudir ke, putih, gebu, melepak ke. Itu adalah kaki. Tumit merekah ke, tumit licin ke. Itu adalah kaki. Yang membawa jasad kita ke mana juga. Tetapi ia mempunyai keinginan. Apa keinginan kaki kita? Berjalan di taman surga. Allahu Akbar. Dia tak ada hati. Tapi dia menumpang dengan rasa hati. Itu keinginan kaki kita. Amanah Allah Ta'ala bagi pinjam kepada kita sepasang kaki. Untuk berjalan di taman surga. Takkan tak mau bawa kot. Dan kemudian, dan adapun tangan itu, maka dinanti-nanti baginya mencapai buah-buahan surga. Dan minumannya seperti itulah anggota yang lain. Apa yang ditunggu oleh kedua tangan kita adalah untuk mencapai buah-buahan di dalam surga. Wa fakihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Yang mana kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surga itu ada fakihah katsirah. Buah-buahan yang amat banyak. Yang dikatakan buah-buahan yang amat banyak ni segala jenis musim, segala jenis tempat di dunia ni semua ada jenis buah tu. Cuma Allah pinjamkan nama dekat kita. Tufah, apple. Apple surga tak macam apple dunia. Ainab, anggur surga tak sama dengan anggur dunia. Apalagi Allah Ta'ala sebut, ruman. Ruman, delima surga takkan sama dengan delima dunia. Kita baca surah di dalam Al-Quran punya banyak cerita pasal buah ni. Sampai buah bidara. Disebut buah bidara. Di dalam surga tu, dikatakan buah bidara kalau di dunia ni dia taklah berapa sedap. Tapi sedap juga lah. Tambah kalau hak yang duk tanam di tepi masjid yang orang duk bagi mandi jenazah tu, dia taklah sesedap yang mereka dah kahwin. Lain ni kahwin je dia besar-besar kan. Rasa rapuh sedap. Kalau asai dulu, kecil-kecil je dia nak. Yang tu yang pokok yang duk ada tepi-tepi masjid dengan surau tu. Dia kecil-kecil je. Saya ingat saya dulu waktu duk sekolah agama dulu kami panggil Tanduk Ain tu lah kan. Nanti pergi kutip lah bawah tu panggil buah apple Malaysia.
Kan dulu nak beli apple pun tak mampu lah. Sebiji apple pun tak mampu masa tu. Nak beli kat hang apple ke dia nak beli beras ke bagi hang makan. Nanti sebelum masuk ke kelas tu kutip lah. Berebut ni kutip. Yang dapat ayam muda tu dia belendiak kan. Dia belendiak. Makan ni sampai belendiak ni. Oh sedap tak kira lah apple Malaysia. Bila masak dia kuning-kuning tu. Tapi yang Allah Ta'ala sebut. Yang diterjemahkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, dikatakan buah bidara ni fi sidrim mamdud atau talhim mamdud, sidrim mamdud. Dia kata buah ada bidara di dalam surga ni, setiap satu biji tu dibawa oleh bidadari. Ya? Mai bagi dekat kita tanpa payah kita capai dengan tangan, dia suap. Tak payah kupas kulit tu. Tak ada buah yang kita dapat kena kopek kulit. Terian, jenuh kriau nak kopek kulit dia tu. Kena tak reti dia ambil golok, dia pakai katok lagu belakang tu. Kerana tak payah. Kita buka siap. Dah 5 ada anak bidadari. Suap satu-satulah. Satu-satulah. Tak ada biji pun. Keinginan pada sepasang tangan kita untuk mencapai buah. Yang katakan buah, yang Fakihah Katsirah tu, dia duduk pokok tinggi-tinggi. Aku teringin nak makan, turun main. Di atas pangkuan kita, petik je ambil. Keinginan sepasang tangan. Dan dia kata lagi, dia kata mencapai minuman. Ambil minuman di dalam syurga. Allah Ta'ala sebut di dalam, banyak sebut di dalam surah Waqi'ah lah. Cerita tentang minuman. Di dalam surah Insan pun cerita tentang minuman. Wa mizajuha kafura ainan yashrubu biha ibadullah yufajjiruna tafjira. Dia kata aku ambil min fiddatin. Gelas dia tu daripada perak, daripada emas. Dia bagi kita minum. Siapa bagi minum? Allah jamu kita minum. Siapa nak ambil? Tangan yang akan mencapai. Itu keinginan sepasang tangan. Maka dia kata, mata hanya sanya ia kerana memandang kepada zat Allah Ta'ala di dalam surga. Apa keinginan mata? Dia nak tengok zat Allah Ta'ala di dalam surga dengan tiada menyerupai kelakuan melihat yang baru. Dan tiada ada di dalam negeri dunia dan tiada ada di negeri akhirat. Nikmat yang lebih besar daripada nikmat melihat Tuhan itu. Keinginan sepasang mata kita yang hari ini kita gunakan adalah untuk melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diceritakan di dalam Al-Quran. Surah Kahfi tadi kita baca. Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Apa yang memang bercita-cita mengharap sungguh-sungguh nak jumpa dengan Tuhannya, nak tengok Tuhannya, beramallah dengan amal yang soleh. Jaga mata, jangan memandang kepada tempat yang haram atau sesuatu yang tidak dibenarkan. Maka patut sangat bagi mata yang dinanti baginya akan sebesar-besar nikmat bahawa dipelihara akan dia dengan sehingga-hingga pelihara. Jaga sungguh-sungguh. Sebab dia nak pandang kepada zat Allah. Yang mana zat Allah itu tak ada serupa di negeri dunia. Tak ada serupa di negeri akhirat. Nikmat yang paling terbesar. Nikmat yang paling sedap. Yang akan diperolehi adalah memandang kepada zat Allah. Itulah keinginan sepasang mata yang Allah Ta'ala pinjamkan kepada mulia. Sehabis-habis besar nikmat di dalam surga yang akan diperolehi nanti adalah memandang kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Daripada sepasang mata ni, tadi kita cerita pasal zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang perempuan zina. Saya nak bawa satu kisah tentang seorang perempuan zina yang datang bertemu dengan Nabi Allah Musa alaihi salam. Nabi Allah Musa kita tahu seorang nabi yang boleh takallamallahu Musa taklima, yang boleh berkata-kata, bercakap terus dengan Allah dengan kalam. Tanpa menggunakan perantaraan Jibril. Dia boleh semampu. Yang mana satu hari dia didatangi oleh seorang perempuan yang mengaku melakukan zina.
Dia kata kepada Nabi Musa, mahukah Allah mengampunkan dosaku? Nabi Musa kata, Allah itu maha pengampun. Dosa apa yang hang buat ni? Besar dia kata dosa dia. Hang membunuhkah? Lebih besar daripada membunuh. Hang mencurikah? Lebih besar daripada mencuri. Hang berzina? Lebih besar daripada berzina. Hang buat apa ni sebenarnya? Dia kata, aku buat semua yang hang sebut tadi. Aku buat semua yang hang sebut tadi. Pasal apa hang buat macam tu? Dia kata. Sebab dia kata, bermula daripada aku memandang. Aku tengok orang lain, ada keluarga, ada pasangan suami isteri, berjiran dengan rumah aku. Mereka selalu bermesra-mesraan di depan aku. Ni yang boleh nak jatuh haram suami isteri. Janganlah kalau nak romantik sangat tak usah tunjuk kat orang. Sian kat makcik tu, hak ibu tunggal dah lama tu. Nah? Agak-agak lah kalau hampa nak bermesra, tahulah hampa tu halal. Nah? Tapi janganlah tunjuk kat orang, kesian kat makcik. Hak yang dah kemarau lama tu. Ya, jaga makcik ni tu. Ha? Jadi dia pun ada keinginan, aku tak tahu nak lampiaskan keinginan aku ni di mana. Lantas aku jumpa lah dengan seorang tukang sapu. Tukang sapu dia on selalu. Dah? Kami melakukan zina beberapa kali. Setiap kali aku memandang kemesraan pada jiran aku tu, aku akan ajak si tukang sapu ni buat zina. Ada dah rupanya tukang sapu cleaner zaman Nabi Musa dulu no? Tak tahulah macam mana kerja dia lah. Lepas tu, dia kata, apabila menghasilkan anak zina, dia kata, sampai lahir, aku cekik anak tu bagi mati. Apabila aku tahu, lelaki tu rupanya suami orang. Okey. Tadi kan dia kata dia mencuri. Dia curi suami orang. Nah, dia berzina. Dia membunuh. Dia bunuh budak tu. Dia cekik sampai mati sebab dia tahu anak ni memang tak boleh ada bapak. Dia nak tutup malu dia pada masyarakat. Dia bunuh. Dia cekik sampai mati. Bila mati anak tu, orang yang buat dosa ni sebenarnya jiwa dia tak tenang. Nah. Gelisah. Gelisah sangat. Satu cara dia kata, mari jumpa dengan kau, hai Musa. Dia kata, apa yang patut aku buat? Lepas tu kata Nabi Musa alaihissalam, besar sungguh dosa. Aku tak mahu tengok muka hang timbang. Dia halau. Nabi Allah Musa alaihissalam halau. Hang jangan duduk dalam negeri yang ada aku. Kalau hang tak mau keluar, aku keluar. Tapi eloklah hang keluar. Ha? Nabi Musa halau dia. Lepas tu, mai Jibril alaihissalam. Ha? Kata Jibril alaihissalam, dia nak bertaubat tu, bimbinglah dia yang sedang dalam musafir mencari pengampunan daripada Allah. Bimbinglah dia, kata Jibril. Dan Nabi Musa besar sangat dosa tu. Nah, dia dah curi suami orang. Kemudian dia zina. Lepas zina dia membunuh. Takkan nak salahkan orang. Awak mata hang tengok. Nah, memandang kepada benda yang diharap. Jadi berlaku kalau benda-benda sedemikian. Kata Jibril, panggil dia, bimbing dia. Panggil dia. Allah berpesan kepada aku untuk kamu menyegerakan memanggil perempuan tadi, bimbing dia, ajak dia, tunjuk ajar kepada dia cara bertaubat. Pasal apa? Tanya Nabi Musa alaihissalam. Dia tanya kepada Jibril. Pasal apa pula tu? Kata Jibril alaihissalam, dosa orang yang meninggalkan solat tanpa rasa menyesal lebih besar daripada dosa perempuan yang berzina, mencuri dan membunuh itu tadi. Itu dia. Kata Jibril, sekali lagi saya ulang, dosa orang yang meninggalkan solat tanpa rasa menyesal. Tinggal saja-saja. Sebab segar nak sembahyang. Tunggulah nanti bila-bila senang-senang kita sembahyang. Kata Jibril, lebih besar dosa dia
daripada perempuan yang melakukan zina, yang curi ambil suami orang, yang bunuh anak lahir dia tu. Dia meninggalkan solat dengan Allahu Akbar. Waktu ni syariat solat untuk Nabi Allah Musa dan kaum yang telah pun Allah Ta'ala fardukan. Bukan syariat solat kita 5 waktu ni belum lagi. Ini syaratkan. Maka fahamlah Nabi Allah Musa alaihi salam. Rupa-rupanya apabila solat itu disyariatkan, berat tanggungan dia. Sebab tu bila mana bertemu dengan Nabi SAW semasa Nabi nak turun daripada Isra Mi'raj, kan Nabi singgah dekat dia. Dia tanya kepada Nabi, yang dapat apa? Nabi kata, aku dapat solat 50 waktu. Banyak tak boleh. Umar tak boleh bawa banyak. Yang minta korang sampai dapat 5. Sampai dapat 5 pun tak boleh, dia kata. 5 tu pun tak boleh. Nabi SAW kata apa? Aku dah malu dengan Allah. Sebab Allah kata 5 tu bersamaan dengan 50. Jadi aku takkan minta korang dah. Kata Nabi Musa, kamu akan dapati di kalangan umatmu ada yang tak boleh bawa sampai 5. Bagi dia pun tu berat. Untuk yang berat. Tapi ringan untuk yang menjaga agama dia. Sungguh tak apa yang kata Nabi Musa? Betul kan? Ramai yang tak boleh nak semayang bagi penuh. Ada yang sampai kena paksa. Ada semayang kerana orang. Ada semayang kerana malu. Bila orang tengok dia tak semayang, semua orang semayang. Semayang tu lah. Kalau dia seorang-seorang saja, dia tak semayang. Bila duduk dengan orang, dia semayang. Inilah yang dikatakan Nabi Musa AS. Dosa orang yang meninggalkan solat. Bukan dia buat cerita nak. Jibril bawa datang. Allah yang mengirim. Dosa orang yang meninggalkan solat tanpa menyesal. Dia tak rasa menyesal. Kita dulu senang-senang tak mahu nak semayang tu. Yang ni dah susah. Badan pun sakit. Sujud tak boleh sujud lama. Rokok pun tak boleh lama. Sakit lutut lama baru nak semayang. Gelak kita dulu tu sampai tak ingat semayang tu gelak. Tak ada rasa menyesal. Dosa dia lebih besar daripada mencuri, berzina dan membunuh. Itu kata Nabi Musa alaihissalam melalui pesanan yang disampaikan oleh Jibril daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, wallahu a'lam. Dia kata yang terakhir dia kata, maka patut sangat bagi mata yang dinanti baginya yang sebesar-besar nikmat bahawa dipelihara akan dia dengan sehingga pelihara dan dimuliakan dia sehabis-habis mulia, dan bahawa tiada dikotorkan dia dengan memandang kepada yang haram. Ini adalah pesanan usaha kita untuk menyemarakkan keimanan ke atas diri kita ni bukan mudah Ada iman, kita nak semarakkan iman dalam diri kita bukan kerja mudah. Dalam tempoh kita hidup nak jaga iman kita ni, Allah Ta'ala akan hantar godaan dan ujian. Hanya kekuatan, kekentalan jiwa yang akan melawan segala ujian dan juga dugaan ini. Kita akan sentiasa diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala kata, aku jadikan manusia itu untuk diuji. Maka sedia menerima ujian Allah dan sediakan perisai-perisai yang sepatutnya. Wallahu a'lamu bishawab. InsyaAllah mudah-mudahan dengan izin Allah Ta'ala Isnin minggu keempat kita akan masuk fasal yang kedua pada menyatakan telinga. Pegang telinga, ada telinga. Yang ada telinga tu adalah. Kalau tak ada telinga tak payah main detail. Dah aku tak apa, aku dosa telinga tak ada. Kalau selagi duk mendengar tu, itulah. Wallahu a'lam. Ada soalan? Ya, silakan. Pasti makan saya. Tolong ambil sat. Tolong ambil sat kertas tu. Terima kasih Kekanda Zalilah. Apakah hukum pergi tengok wayang? Baik. Terima kasih pada yang bertanya. Apakah hukum pergi tengok wayang? Okey. Kita tengok wayang dalam suasana yang bercampur aduk. Kalau kita duduk bersebelahan lelaki dengan perempuan, lelaki dengan perempuan, haram hukum dia. Tapi kalau kita masuk pergi tengok ahli keluarga kita sahaja. Okey? Ahli keluarga kita sahaja.
Mana ada satu panggung wayang dia nak bagi hang dengan keluarga hang saja. Ustazah ni agak-agak lah. Okey. Makna di sini kita duduk kelompok ahli keluarga kita. Tak ada lah nak campur duduk dengan suami orang lain, nak terono orang lain. Kan? Kita duduk kita, ni grup kita, saya datang sini. Hantar orang lain tak apalah. Dan wayang tu gambar yang memberi ibrah, pengajaran yang baik yang boleh kita ambil pakai. Kalau sekadar nak pergi tengok aurat perempuan nak yang terselak, terkelebok keluar tu, tempat tu halal, dia asal dia halal. Tapi kita yang bawa dia bagi jadi tak halal, bagi dia haram. Duduk di dalam panggung wayang dah lah duduk bercampur macam rojak tu. Dah satu hal. Kemudian tengok pula tayangan yang ditontonkan pula, tayangan yang biasalah dah kalau dah tengok gambar yang bukan mendatangkan ibrah, dia datangkan ibrah. Itu jadi haram. Tetapi dia boleh dijadikan harus. Harus ni halal lah. Apabila macam saya beritahu tadi, kita duduk tapi dengan kawan-kawan kita, kita duduk dengan kawan-kawan kita saja dekat situ. Tak ada lah nak perhati dekat orang lama-lama. Tak ada nak tengok orang depan terlebih lama. Tak ada nak kata dekat siapa. Dan kita memang berhajat sangat-sangat nak tengok filem tu. Macam baru ni Kelab Mak Kilau tu kan. Ustazah macam terjebak ya tak? Alhamdulillah Allah Ta'ala pelihara. Saya tak pernah jejak panggung wayang. Bukan nak bangga. Saya tak tahu pun tak macam mana suasana panggung wayang. Saya tak diizinkan oleh mak pak saya. Dulu punya teringin lah Tuhan saja yang tak teringin. Kan kita jiwa muda ni lah. Ingat saya waktu kecil dulu, mana ada TV kan. Kakak saya nanti pergi tengok wayang. Gambar-gambar Hindustan dulu. Balik main duk nyanyi aku punya teringin Tuhan saja yang tahu. Mau kata jangan bawa dia suka kriau. Dia masuk di kriau. Tak usah bawa dia. Allah Ta'ala tak izinkan. Alhamdulillah. Bila sampai hari ni saya bersyukur. Sebab apa saya tak diizinkan. Bukan nak kata diri suci dah. Orang tak bagi masuk. Tak dipilih pun. Macam baru ni, yang Mak Kilau tu, ada seorang anak Tok Guru pergi tengok. Anak Tok Guru pergi tengok. Dalam suasana. Kita tengok. Dalam suasana, gambar tu pun dia mendatangkan ibrah, kebaikan, menunjukkan semangat, keperwiraan pertiwi di dalam jiwa anak-anak muda, jiwa bangsa Melayu, mencintai tanah air. Dan kemudian pergaulan dalam tu kena jaga. Hukumnya adalah harus. Tapi kalau pi berdua-dua dengan bukan mahram, duduk pula tak kisah. Tadi aku duduk tepi laki kan. Dia belanja aku makan popcorn. Boleh tak? Tak boleh. Tengok kepada suasana. Jadi jawapan saya ni panjang loh. Orang tanya sikit je boleh ke tak boleh. Jawab boleh ke tak boleh sudah. Tengok kepada suasana dan keadaan. Kalau dengan ahli keluarga tak salah saya kata boleh. Yang salahnya bila kita ni. Wallahualam. Soalan seterusnya insya-Allah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, sahabat Alamaya. Silakan. Saya nak tanya tentang sapu muka selepas bagi salam dalam solat. Yang pertama, adakah ianya wajib atau sunat? Yang kedua, adakah bacaan atau doa tertentu yang boleh kita baca? Yang ketiga, kalau kita sapu muka macam tu saja tanpa baca apa-apa, adakah dibolehkan? Baik, terima kasih Ustazah atas pencerahan. Okey. Baik dah. Soalan sahabat kita ni. Tentang hukum sapu muka selepas bagi salam. Kita bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian kita ada sapu muka. Apakah hukum menyapu muka selepas memberi salam? Hukumnya harus. Bukan sunat. Okey? Bukan sunat kerana ada khilaf di kalangan para ulama kata Nabi tak pernah sapu muka.
Tapi Nabi sapu bahagian dahi baginda ketika mana Nabi sujud. Masa tu bukan ada kapit tebal lagu kita ni, you know. Ada debu pasca di dahi baginda Nabi sapu. Jadi perbuatan ini dilihat oleh Sayyidina Abdullah bin Umar ataupun Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Macam Nabi sapu. Tiap-tiap kali lepas bersalam Nabi akan sapu. Nabi sapu pada bahagian yang terkena debu. Kan orang munafik kata, orang Yahudi kata, mereka tu duk pergi berdebu-debu di muka waktu sujud tu. Bila baca kan Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih tu, debu di tanah tu naik ke muka mereka. Lepas tu Nabi sapu. Okey. Kemudian perbuatan Nabi itu diikut oleh Abdullah bin Umar, diikut oleh Abdullah bin Abbas, diikut oleh Anas bin Malik, sahabat-sahabat kecil Nabi. Mereka ni, apa yang Nabi buat, mereka akan buat. Apa yang Nabi buat, mereka akan buat. Walaupun benda tu tidak sunat. Maka menjadi ikutan. Oh, sahabat-sahabat, sepupu Nabi semua buat, maka menjadi ikut-ikutan. Kemudian, soalan yang kedua sahabat tanya, apakah bacaan yang ada? Dia tidak ada bacaan yang khusus. Tak ada bacaan yang khusus sebab dia bukan benda yang sunat atau dituntut untuk buat. Kalau tak mau sapu pun tak mengapa. Kenapa kita sapu? Tradisi. Tidak. Dalam rukun sembahyang yang 13, ada tak sapu muka lepas bagi salam? Di dalam sunat hai'ah, ada tak sapu muka lepas bagi salam? Di dalam senarai sunat ab'ad, ada tak sapu muka lepas bagi salam? Tak ada kan? Tak ada. Di dalam sunat selepas solat, ada tak sapu muka lepas bagi salam? Tak ada kan? Okey, memang tak ada. Jadi, tak adalah. Harus sahaja. Maksud dia boleh. Kalau nak sapu. Mengambil sempena. Ikutan para sahabat bila tengok Nabi tu sapu. Okey? Harus sahaja. Jangan pula lepas ni tak sapu. Saya kata tak payah sapu. Tak. Saya kata harus boleh lah nak sapu. Okey, nak baca apa? Allah madhab anil hamni wal hazan. Allah madhab. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada wajahku ini keadaan kemurungan dan muka sedih. Muka duka cita. Hilangkanlah, maksud dia ceriakanlah wajahku ni. Allah mazhab anil hammi wal hazan. Allah jauhilah wajahku ini daripada kemurungan dan duka cita. Itu doa yang dibaca. Atau kalau tak mau baca pun tak apa. Tak payah baca apa. Tak payah sapu terus pun tak mengapa. Sebab dia bukan sunat, dia bukan wajib. Tapi dia harus sahaja. Kalau tengok senarai sunat hai'ah pun tak ada, senarai sunat ab'ad pun tak ada, senarai rukun pun tak ada, senarai wajib pun tak ada, senarai sah solat pun tak ada. Betul tak? Maka tak ada lah. Bila tak ada dia jadi harus. Kerana perbuatan itu ditiru oleh sahabat-sahabat kecil. Kan budak-budak ni suka ikut. Tengok Nabi sapu muka dia. Boleh kita sapu. Nah? Sebab Nabi pesan, waktu kita sujud, tekankan kepala kita sedikit ke lantai. Waktu sujud. Dengan letak ringan-ringan. Nabi suruh tekan sikit. Seandainya kalau ada pasak tu lekat di dahi kamu. Kita tak ada no. Kapit tebal. Masya Allah. Alhamdulillah. Bukan atas lantai saja. Allah bagi no. Kapit tebal. Aircon. Kipas besar. Subhanallah. Tak mau lagi. Kau rasa bagi kayu aku dia mau. Allah dah. Okey, baik. Ada soalan lain? Ya. Okey. Kenapa Allah meletakkan zina mata itu melebihi daripada zina kaki? Kaki kalau tak jalan tak sampai. Tapi mata dia pandang terus sampai kaki. No? Sebab segala berpunca daripada mata. Bila mata tu pandang, hati niat nak buat. Kaki baru dia bawa pergi jalan ke tempat tu. Kok mana pun, mata lu tengok. Kalau kata dia nak mencuri pun, mata kena tengok dulu. Usaha lain. Baru kaki boleh berjalan. Kan? Kaki ni dia tak tahu apa. Kalau mata tak dorong, kalau mata buta, kaki senang tak nak pergi? Kaki tak mudah nak pergi. Dia nak jalan pun susah. Sebab apa? Sebab mata tak nampak. Tapi oleh kerana mata tu yang memandu arah.
Maka kaki dia ikut je lah. Atas kehendak hati. Sebab tu mata lah zina yang paling besar, paling utama. Hati dia ikut daripada apa yang mata melihat. Hantar ke otak-otak proses keputusan dia, hati buat. Kemudian barulah anggota kaki, tangan, mulut yang nak ikut. Wallahualam. Itu jawapan dia. InsyaAllah. Ya. Yang hukum wuduk tu. Okey. Kalau dia lontar tak mati. Sampai mati. Sampai mati. Kalau seminggu lah. Dah tak lagi. Lagi makan dia hidup lama sikit. Sampai mati. Itu yang kata dia akan diletakkan di simpang. Setiap orang yang lalu wajib baling. Kalau dia tak baling, berdosa. Katalah kita lalu-lalu jumpa tu wuduk. Kita jangan kesian kat dia. Kita wajib baling. Ambil batu wajib. Tunaikan kita punya tanggungjawab. Rasa-rasa macam zaman Rasulullah dulu dia pernah buat sekali je. Sebab dia tak suka nak buat pun. Sampai mati. Itu yang dia kata direjam dengan batu sampai mati. Kalau setahun pun setahun lah duduk kat tu. Kalau sebatan 100 kali sebatan, tak mati pun tak apa. Sampai 100, kalau kata dia hidup lagi, hidup lah. Tapi kalau kata sampai 100 dia mati, matilah. Kira ringan lah sikit. Habis nak? Ya. Assalamualaikum Ustazah. Ya. Yang disebut. Assalamualaikum Ustazah. Okey. Sat. Kak Jah tanya. Okey, yang sebatan yang dilakukan dalam penjara, adakah haram? Itu soalan dia. Tidak kan, sebab dia bagi telanjang kan, ditelanjangkan kemudian disebat dengan sebatan. Sebenarnya hukum dunia ni tak adil, yang tu zalim. Yang tu zalim. Sebab apa? Pertama dah ditelanjangkan, kemudian dipertuntunkan. Kalau kata yang sebatan dalam hukum Islam ni, muka pun tentunya dia selum dengan muka-muka tu, dia tutup. Disebat je. Dia sebat sampailah habis 100 kali sebatan. Itu kalau nak ikut hukum Islam. Sebab pun bukan pada tempat yang sama lah. Hudud ni dia, kalau kata rotan yang pertama di sini, kedua sini. Sini. Kemudian cara angkat tu jangan angkat ketiak pun. Yang tukang nak sebat tu, dia tak boleh angkat tangan macam ni. Dia kena kapit ketiak dia. Tidak menyalahi hukum. Dia jadi zalim. Itu kata hudud dalam Islam itu indah. Islam tu indah. Kalau diguna pakai memang cantik. Tapi bila ni, kalau cara ni memang zalim. Dah lah, pukul tu kemudian dia tarik tau. Yang dia sebab tu dia tarik benda tu masuk dalam isi. Dia bagi pula lagi sekali. Teruk tu. Tu dia jadi zalim. Wallahualam. Ya, satu lagi. Silakan Kak Jah. Kak Jah tanya, macam kita kan duk buat kerja kat rumah kan. Macam waling, macam tak buat lah. Selalu kita lah, kalau mereka memang tak buat lah. Kadang kita duk mengungut lah. Kalau aku tak buat, duk macam ni lah. Esok aku mati, tak tahu lah rumah ni nak jadi apa. Macam mana tu kita macam riak ke apa. Okey, baik. Terima kasih je lah. Lawak sikit soalan Kak Jah ni lah. Dia sudah tak masalah buat kerja rumah ni. Kita je duk buat, orang lain tak buat. Sebab duk ramai. Duk ramai lah. Ustazah pun fahamkan macam mana rumah Kak Jah. Tapi Anak-anak kita darah memang tak buat seorang kerja. dia yang buat. Kita lah sapu, kita lah basuh, kita lah masak. Kan tadi saya kata, dia amalan tu kalau kata kita ikhlas dapat pahala lah. Tapi dah kalau sampai hari-hari dah, orang yang sama dia pun ada sedap lena. Bertengah-tengah hari tak bangkit lagi. Aku juga minum air cawan pun tak mahu nak basuh. Aku juga. Yang baju basuh tak masih dia, aku juga. Kita pun bising kan? Kita manusia biasa Kak Jana. Manusia biasa kadang-kadang dia morot. Boring lah. Asyik benda yang sama, sapu. Orang menyimpan.
mengutip. Kan? Tambah kerja kain baju punya boring lah. Basuh. Dah basuh kena sidai. Dah sidai kena kutip. Dah kutip kena lipat. Lipat kena bersusun. Dia takkan lompat masuk dalam lemari yang. Dah susah nak pakai kena ayam pula. Aduh. Kan? Habis tu bila dah duduk ramai-ramai ni. Kena seorang yang buat kerja. Dia tak hingar ke? Kalau malaikat mungkin dia tak kata apa. No? Bila dah dia bising. Dia merungut apa jadi? Habis pahala. Habis pahala dia kat jannah. Nak kata apa kan? Pasrah lah. Nah, saya pun tak terkecuali macam tu jugalah mulut kan. Mulut nak berbunyi kan. Aku dah buang dah benda ni hampa masuk balik. Yang kata apa dengan kucing pun saya nanti meletiak lah. Hampa ni kasut tak pakai dah lah kaki sampai 4 masuk main dalam rumah. Nah, pasal penuh aku dah sapu dah. Apalah yang nak dapat dah. Allah Alam. Kak Jana, kita senasib lah Kak Jana. Terima kasih Ustazah. Terima kasih. Saya sudah dulu nah, minta ampun, minta maaf nah atas segala kekurangan diri saya. Yang baik itu datangnya daripada Allah, yang lemah dan kurang adalah daripada diri saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsira, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifina bihikmatik wa anshur 'alaina rahmatak wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma arzuqna qabla al-mauti taubatan wa 'inda al-mauti syahadatan wa ba'da al-mauti jannatan wa na'ima ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.